Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Atia binti Ma'din. Nombor matrik D21113646. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tajuk asal usul bahasa Melayu. Sebelum itu kita masuk kepada definisi bahasa. Bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia antara seorang individu dengan individu yang lain. Bagi definisi Melayu pula, penggunaan istilah Melayu yang lebih am ialah yang merujuk kepada suku bangsa yang berbahasa Melayu yang mendiami di semenanjung tanah Melayu, pantai timur Sumatera, Brunei dan beberapa tempat lagi yang berkaitan. Walaupun sudah ada beberapa kajian dilakukan terhadap asal-usul bangsa Melayu, tetapi kata sepakat para ahli belum dicapai. Setakat ini ada dua pandangan yang dikemukakan. Pandangan yang pertama menyatakan bahawa bangsa Melayu berasal dari utara Asia Tengah, dan pandangan kedua menyatakan bahawa bangsa Melayu memang sudah sedia ada di Kepulauan Melayu atau Nusantara ini. Yang pertama, berasal dari Asia Tengah. R.H. Giddens ialah seorang ahli prasejarah dan menjadi guru besar di Iranian Institute and School for Asiatic Studies. Telah membuat kajian terhadap kapak tua berlian batu. Beliau menemui kapak yang diperbuat daripada batu itu di sekitar hulu sungai Brahmaputra, Irrawaddy, Selawing, Yangtze dan Huang. Bentuk dan jenis kapak yang sama beliau temui juga di beberapa tempat di kawasan Nusantara. Giddens berkesimpulan tentulah kapak tua tersebut dibawa oleh orang Asia Tenggara ke Kepulauan Melayu ini. G.H. Kern ialah seorang ahli filologi Belanda yang pakar dalam bahasa Sanskrit dan pelbagai bahasa Austronesia. Yang lain telah membuat kajian berdasarkan beberapa perkataan yang digunakan sehari-hari, terutamanya nama tumbuh-tumbuhan, haiwan, nama perahu. Beliau mendapati bahawa perkataan yang terdapat di Kepulauan Nusantara ini terdapat juga di Madagaskar, Filipina, Taiwan dan beberapa buah pulau di Lautan Pasifik. Antara perkataan yang lain ialah padi, buluh, rotan, nyur, pisang, pandan dan ubi. Berdasarkan senarai perkataan yang dikajinya itu, Kern berkesimpulan bahawa bahasa Melayu ini berasal daripada satu induk yang ada di Asia. W. Mason pula dalam kajiannya mendapati bahawa bahasa Melayu dan bahasa Polinesia, bahasa yang digunakan di beberapa buah pulau yang terdapat di Lautan Pasifik, merupakan bahasa yang serumpun. E. Aimonia dan E. Sabaton pula mendapati bahawa bahasa campur serumpun dengan bahasa Polinesia, manakala Helmi berpendapat bahawa bahasa Melayu dan bahasa campur merupakan warisan daripada bahasa Melayu kontinental. Di samping keserumpunan bahasa, W. Herbert dalam kajiannya mendapati bahawa bahasa Melayu, terutamanya bahasa Jawa, telah banyak menyerap bahasa Sanskrit yang berasal dari India. J. R. Foster yang membuat kajiannya berdasarkan pembentukan kata berpendapat bahawa terdapat kesamaan pembentukan kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Polinesia. Yang kedua ialah berasal dari Nusantara. Seorang sarjana Inggeris bernama J. Crawford telah membuat kajian perbandingan bahasa yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan kawasan Polinesia. Beliau berpendapat bahawa asal bahasa yang tersebar di Nusantara ini berasal daripada bahasa di Pulau Jawa dan bahasa yang berasal dari Pulau Sumatera, bahasa Melayu. Bahasa Jawa dan bahasa Melayulah yang merupakan induk bagi bahasa serumpun yang terdapat di Nusantara ini. G. Crawford menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi. Dalam abad ke-19, taraf ini hanya dapat dicapai setelah mengalami perkembangan budaya beberapa abad lamanya. G. Crawford membuat satu kesimpulan, iaitu orang Melayu itu tidak berasal dari mana-mana tetapi malah merupakan induk yang menyebar ke tempat lain. Bahasa Jawa ialah bahasa tertua dan bahasa induk daripada bahasa yang lain. K. Helmi yang mendasarkan kajiannya terdapat perbandingan bunyi dan bentuk kata bahasa campur dan pelbagai bahasa di Asia Tenggara, menyatakan pendapat yang mengatakan bahawa bahasa Melayu Polinesia serumpun dengan bahasa campur. Pendapat ini disokong oleh P.W.
yang membuat kajiannya berdasarkan struktur ayat dan perbendaharaan kata bahasa campur dan monkmer. Beliau mendapati bahawa bahasa Melayu yang terdapat dalam kedua-dua bahasa di atas merupakan bahasa ambilan sahaja. Setakat itu saja pembentangan saya tentang asal usul bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tajuk kepentingan bahasa Melayu dan juga cara-cara untuk memartabatkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu mempunyai banyak kepentingan atau fungsi yang dapat membentuk dan mengukuhkan sebuah negara. Salah satu daripadanya ialah bahasa merupakan alat untuk kita berkomunikasi antara satu sama lain. Dengan adanya bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, semua masyarakat di Malaysia boleh berkomunikasi dengan mudah kerana masyarakat di Malaysia terdiri daripada berbilang kaum. Antaranya adalah Melayu, Cina, India dan sebagainya. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa pendidikan yang mana ianya menjadi bahasa komunikasi dalam menyampaikan ilmu agar dapat berkembang menjadi bahasa yang moden. Bahasa Melayu juga merupakan lambang jati diri dan identiti negara Malaysia. Seterusnya adalah cara-cara untuk memartabatkan bahasa Melayu. Antaranya ialah menerbitkan buku, seni dan kandungan dalam bahasa Melayu. Selain itu, memastikan urusan rasmi negara menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi yang digunakan dalam urusan yang melibatkan pentadbiran dalam negara ini. Seterusnya adalah memasukkan sekolah vernakular. Sebagaimana kita lihat dengan penubuhan sekolah tersebut, terdapat warga negara Malaysia yang tidak fasih dan tidak mampu untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka juga haruslah mengadakan kempen yang berkesan untuk memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat kita agar cintakan bahasa Melayu. Sebagai contoh, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka juga perlulah bekerjasama dengan pihak sekolah dan institusi pengajian tinggi awam atau swasta yang lain untuk menjalankan aktiviti yang menjurus ke arah memartabatkan bahasa Melayu. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan kesan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mampu mendidik rakyat Malaysia serta generasi akan datang dalam apa jua cabang dengan tidak mengabaikan bahasa ibunda. Hal ini kerana bahasa pribumi ini dapat menyatukan rakyat Malaysia yang berasal dari pelbagai kaum, sekaligus membangkitkan aura dalam membentuk semangat kebangsaan antara pelbagai kaum. Sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi, bahasa Melayu adalah bahasa yang wajib dituturkan seluruh rakyat Malaysia. Bahasa Melayu mewakili setiap rakyat Malaysia sama ada yang berbangsa Melayu ataupun yang bukan berbangsa Melayu. Kecintaan terhadap bahasa masing-masing mampu mengekalkan kewujudan bahasa itu dalam tempoh yang panjang tanpa menganggap penyebaran bahasa lain, terutama bahasa Melayu sebagai bahasa yang menggugat identiti mereka. Memang tak dinafikan, penguasaan bahasa Inggeris adalah asas yang diperlukan rakyat Malaysia untuk berhubung dengan pihak luar. Bahkan kita turut digalakkan menguasai bahasa lain sebagai nilai tambah kepada diri masing-masing seperti bahasa Arab, Jepun, Mandarin dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sikap patriotik terhadap bahasa Melayu perlu diterapkan dalam sanubari rakyat Malaysia yang cinta akan negara ini agar bahasa Melayu tidak lapuk di hujan dan tidak lekang di panas.
Seterusnya, kesan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan ialah dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Ahli Majlis Pimpinan dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Dr. Muhammad Norman berkata, ia juga dapat merapatkan lagi jurang kefahaman antara kaum yang terdapat di Malaysia seperti China, India dan sebagainya. Oleh itu, ungkapan bahasa jiwa bangsa yang sering disebut-sebut pejuang bahasa kebangsaan di negara ini ada benarnya. Seperti sedia maklum, Dewan Bahasa dan Pustaka yang diwujudkan salah satu platform kerajaan untuk membina dan memperkaya bahasa Melayu dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa rasmi seperti dalam dasar bahasa yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Yang kedua, proses penentuan bahasa secara berperingkat. Dan yang ketiga, kerana negara Malaysia ada pelbagai kaum, jadi kita memerlukan satu bahasa sahaja, iaitu bahasa Melayu. Semua warga negara harus mampu untuk menguasai sepenuhnya bahasa Melayu, barulah perpaduan boleh tercapai. Akhir sekali, sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya menggunakan dan mempertabatkan bahasa Melayu di serantau dunia. Sebagai rakyat Malaysia juga, kita harus mengeksploitasi bahasa Melayu di laman-laman internet seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan sebagainya supaya dapat dipelajari oleh rakyat di seantero dunia. Sekian dari saya serahkan perbincangan seterusnya kepada rakan sekumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, saya akan mengupaskan sedikit lagi tentang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Selain itu, bahasa Melayu memberikan faedah yang besar dalam menyatu padukan rakyat yang terdiri daripada berbilang kaum dan teknologi Malaysia. Kita haruslah mempertahankan dan mendaulatkan bahasa kita. Jika tidak, generasi masa depan kita akan ketinggalan dan negara kita akan mudah dijajah oleh kuasa-kuasa barat yang menggunakan bahasa asing. Justru bagi menghalang bahasa Melayu ini terus dipengaruhi unsur luar secara melulu, para pemimpin dan pendidik perlulah terus memupuk generasi muda dengan memberi bimbingan dan teladan kepada mereka agar sikap menghargai bahasa rasmi negara ini dapat berterusan. Istilah "jangan lupa diri" sering didengar di kawasan bandar dan di luar bandar di Malaysia. Istilah ini merupakan satu frasa yang menyatakan bahawa seseorang itu harus ingat akan asal-usul diri mereka dan nenek moyang mereka sekalipun ia bersifat perkauman. Bak kata pepatah, yang kurus itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Kesimpulannya, bagi usaha memartabatkan bahasa Melayu perlu dijadikan agenda utama yang dilaksanakan secara berterusan supaya bahasa Melayu benar-benar menjadi jiwa bangsa sekaligus mengikis perasaan mengagung-agungkan bahasa lain terutamanya bahasa Inggeris dalam kalangan masyarakat Malaysia. Keaslian bahasa Malaysia perlu terus dipelihara agar kekal menjadi wahana komunikasi utama di negara ini tanpa dicampur adukkan dengan bahasa-bahasa lain.
Pensyarah Jabatan Sosial Budaya Akademik Pengajian Melayu Universiti Malaya Prof. Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi berkata, penguatkuasaan terhadap bahasa kebangsaan perlu diteruskan dan tidak perlu menunggu tibanya bulan bahasa kebangsaan. Penguatkuasaan terhadap bahasa Melayu ini kenalah berterusan dan tidak boleh menunggu bulan bahasa kebangsaan baru kita hendak disebut tentang pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagainya. Sebenarnya, setiap hari adalah hari bahasa kerana setiap hari kita berkomunikasi, katanya. Selain itu, dari penggunaan istilah, sebenarnya bahasa Melayu merupakan bahasa yang dinamik. Bahasa yang wujud pada hari ini tanpa kita sedar juga menerima pengaruh bahasa luar. Ada bahasa Sanskrit, Tamil dan Belanda, katanya lagi, yang memberikan contoh perkataan merdeka yang berasal dari bahasa Sanskrit yang bermakna kekayaan dan keagungan. Beliau berkata, bahasa yang berkembang baik adalah bahasa yang boleh memanfaatkan situasi semasa pada masa sama mengekalkan kewibawaan atau autoriti bahasa itu sendiri. Dari segi kesan bahasa campuran kepada masyarakat, Awang Azman berkata ia memberikan contoh tidak baik kepada masyarakat termasuk kanak-kanak sekolah rendah, sekolah menengah serta turut penuntut universiti berikutan. Penggunaan bahasa campuran itu yang mencerminkan kecelaruan pemikiran, kecelaruan sikap penganjur itu sendiri atau pihak berkuasa. Itu sahaja daripada ahli kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.